Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ke? Ya, gelap ke? Gelap ke sikit? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang menyebut Setah An-Nur, semoga Allah merahmatimu dengan panggilan Setah An-Nur. Amin. Dan dekat sini saya akan jawab soalan. Yang mana bagi kepada saya soalan, saya akan jawab soalan. Dan seterusnya, semoga hari ini ada kelebihan masa pada saya. Dan saya cepat-cepat buat live untuk jawab soalan daripada soalan hamba-hamba Allah yang kirim daripada telegram saya dan kepada saya. Saya cuba buat yang terbaik untuk memperjelaskan lagi perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad, insya-Allah. Amin. Okey. Saya kesutukan masa sebenarnya, sebab awak semua tahu kan, saya telah tulis dalam Facebook saya pun ada berbagai-bagai masalah dan saya perlu selesaikan yang mana menjadi tanggungjawab saya perlu selesaikan. Dan barulah saya boleh jawab soalan daripada umat Nabi Muhammad tentang perjalanan mimpi yang terakhir. Azman cerita pasal saya dah cerita dah, tapi yang kenyataan daripada PMX ni saya sudah tanda tangan. Saya tidak boleh lagi menceritakan lanjutan kepada umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Jika nak berkeras juga nak tahu, boleh, kena masuk bilik siasatan lah. Dan polis katanya, kenapa kamu beria sangat nak tahu? Macam itulah. Masalah jugalah, ya, masalah juga. Dan wow, ada love kat kepala saya. Terima kasih. Okey. Saya berbalik kepada soalan semalam yang saya tak sempat jawab. Dan kepada yang tak sempat masuk, boleh tengok dekat Facebook Live di perjalanan mimpi yang terakhir. Dekat sini masih ada, dekat dekat TikTok ni dia kira hilang macam tu kan. Jadi macam itulah. Okey, saya sambung jawab semalam. Terima kasih. Terima kasih. Okey, saya rasa semalam saya tidak jawab tak berapa lengkap, iaitu soalan yang nombor 5. Adakah perang nuklear yang akan berlaku nanti menyebabkan langit ditutup dengan asap hitam hingga tanaman pokok semua mati? Tanaman pokok tidak mati, cuma apabila nuklear dikeluarkan dia akan jadi sejuk. Saya diperlihatkan kita ni memanglah pakai juga, dan kita ada satu gebor. Gebor ni orang kata apa?
Kejap dekat TikTok ni apa ni. Gebor ni untuk ibarat dia macam ni lah. Ni saya tunjuk ni kain tuala, tapi dia bukan kain tuala ya. Dia kalis air, dia juga kalis habuk, debu dan wak panas ataupun sejuk. Ada satu gebor, saya tak tahu gebor tu apa benda, dia perbuat daripada apa. Siapa entah kasih masa kita nak keluar sebab keadaan dia sejuk, kita akan tutup. Kita akan tutup macam ni lah. Kalau tempat tu penuh dengan asap-asap yang beracun. Asap-asap yang beracun ini ditembak oleh satu benda yang kecil. Tetapi benda ni kuat, laju dan pantas. Jadi kita tutup macam ni lah. Kita tutup macam ni. Kalau misalnya kata tempat tu beracun ke sikit, kita tutup macam ni. Tapi kalau tempat tu sejuk, kita bungkus lah macam biasa. Dan gebor tu apabila ditutup, dia mengurangkan beban tadilah badan kita yang sejuk ke, panas ke dan tak menentu cuaca dia. Ada di kawasan tertentu tu sejuk-sejuk sangat. Nampak tak ada ais, tapi sejuk sangat. Terlalu sejuk sampai ke tulang ni. Macam boleh patah macam ais tu. Sejuk sangat. Terlalu sejuk sangat. Okey. Saya harap saya jawab dah soalan awak tu ya. Jadi tanaman tadi tu dia disembur. Benda yang terbang-terbang tu, benda apa pun saya tak tahulah. Dia disembur satu benda yang air, cecair, dan jika kena manusia mati. Menggelepor mati. Tapi jika terkena pada tumbuh-tumbuhan, benda tu tumbuhan tadi jadi terus warna kuning. Jadi racun lah. Saya letakkan perkataan yang sesuai, racun. Jadi macam tu lah ya. Macam tu. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Puan Siti Anur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan sikit. Selepas berlaku tipuan emas di Sabah. Okey, ni soalan dia selepas berlaku tipuan emas di Sabah. Malaysia dibom semua tu. Adakah Malaysia ni masih boleh diduduki lagi? Tak boleh. Apabila tak boleh macam biasa kita nak balik kat rumah kita lepak-lepak aja, tak boleh. Kita nak balik saya tak berapa sihat tu. Saya apabila benda ni berlaku, kita dah tak boleh dah nak syok-syok sendiri konon-konon kita ni nanti tak kena bom rumah kita, terlindung lah, apalah, merapu-rapu lah korang punya akal kan. Tak ada. Benda yang halus, yang terbang tu, dia boleh detect manusia tau. Dia boleh tembak sekejap dan korang mati. Memang kena. Benda tu. Dia tembak sekejap, mati. Sekejap aja. Adakah Malaysia masih boleh diduduki? Boleh diduduki, tapi kena duduk kat dalam hutan. Duduk lari sana, lari sini dalam hutan. Maksudnya saya mesti ada Maksud saya mesti ada orang-orang tua yang dah tak mampu nak jalan nak cari Imam Mahdi seperti mak abah saya di kampung. Itu semua geng-geng yang tak larat, tua, gemuk, apa semua, OKU dan sebagainya, memang akan dipujuk oleh sekumpulan panglima tadi untuk mencari saudara kita Imam Mahdi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara bagaimana mereka buat pun saya pun tak tahu. Dengan saya sekali kena ditekankan supaya mencari saudara kita Imam Mahdi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya macam awak juga nanti akan menyuruh sebab takut, sebab saya pun belum pernah jadi pendekar pun. Jadi saya pun nanti apabila benda huru-hara ni teruk, saya menyuruh dalam rumah juga. Jadi nanti geng daripada panglima yang Allah telah tetapkan nanti, mereka akan cari kita dan pujuk kita keluar. Dan jika kita memang nekat tak nak keluar, terpulanglah. Macam saya ditunjuki dalam perjalanan mimpi yang terakhir, saya tak nak ikut.
saya akan dipenggal. Jika saya tak ikut keputusan dia, saya akan dipenggal. Jadi saya memang terpaksa ikutlah. Terpaksa ikut. Dan saya terpaksa cari kawan-kawan saya, kesayangan saya, miong-miong saya lah. Jadi terpaksalah saya naik atas batu, turun atas batu, naik atas bukit, turun atas bukit, turun balik daripada bukit, nak sampai ke kawasan yang lebih dikatakan selamat. Okey? Macam tu. Memang jika orang tua tu tak larat jalan, akan diangkat. Macam mana pun akan diangkat. Itu bukannya dari saya belum bertugas apa-apa lagi waktu tersebut. Saya cuma time tu manusia yang lemah. Manusia yang perlu ditekankan juga pada waktu tersebut. Ya. Allah buat macam tu. Sekarang saya tengah bercerita ni perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana keadaan Malaysia selepas berlaku semua tu? Kacau bilau, tak payah cerita lah. Dah lah, mula-mula dia huru-hara berkaitan dengan politik. Lepas dia politik, diorang cari sebab untuk kenakan saya. Lepas tu, tak lama cari sebab kenakan saya. Lepas tu Allah datangkan kena simbah air. Ibarat kena simbah dengan air. Macam tu. Yang telah saya tuliskan dalam perjalanan mimpi yang terakhir pada dulu. Air naik tingkat 17. Awak tahu tak tingkat 17 tu dekat mana? KLCC. Tahu? Jadi, dekat sini saya nak bagi tahu. Kita kena cari macam mana ni benda perjalanan mimpi yang terakhir ni untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah golongan yang cerdas, cerdik akal. Jadi mereka seorang yang sentiasa bersedia. InsyaAllah, amin. Macam tu ya. Jangan jadi lemah macam saya. Saya lemah, okey? Saya lemah. Macam tu. Jadi apabila adanya air, lepas tu ada pula dibantai di Sabah. Lepas tu tak lama India pula masuk campur. Bantai pula 2 hari. Lepas tu ada bergeluk terus dengan China. Lepas tu dia hentam sekali dekat laut. Lepas tu ada lagi dia tembak lagi. Lepas tu dah duk main gedung-gedang. Walaupun kita ni dibantu oleh Pakistan, tapi dia duk main lagi kuat. Lepas tu tak lama, saya dah cerita dah sebenarnya hari tu. Lepas tu kita dah kelang kabut dah. Huru-hara dah kita tu tahu. Huru-hara. Allah sajalah tempat kita bergantung. Huru-hara. Bagaimana dengan wanita? Wanita, anda kena sediakan tali untuk diri anda. Tali. Tahu, kena ikat. Kena ikat. Sebab apa? Tak keruan. Kamu akan jadi orang paling pelik sekali. Awak punya stres. Awak bagi gigit orang lagi. Kena ada tali. Lelaki kena sediakan tali. Jika ada wanita dah akhir balil. Nampak dekat sekarang ni dia duduk joget-joget. Tangan-tangan apa semua. Lutut-lutut punggung goyang ke apa ke. InsyaAllah tak stable akal nanti. Nanti mereka ni tak stable akal. InsyaAllah tak stable akal. Sebab apa? Dia akan jadi stres mari. Tekanan yang berat. Kepada ibu-ibu yang ada anak kecil tu, tolong tengok laki-laki. Sebab apa? Kita takut nanti dia ambil anak tu, dia hempas sendiri. Sebab apa? Dah memang sampai tahap tu. Tekanan dia sampai tahap tu. Ni Allah tunjukkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Tahu? Tekanan dia tu terlampau banyak dan terlampau besar hingga kita ni orang perempuan ni tak rasional. Tuhan tunjuk saya ni ada 30% je. Mental saya ni ada 30% saja. Saya ni ada 30%, tapi saya tak buat orang. Boleh lagi ikut arahan. Sebab tu laki-laki jadilah pemimpin yang benar. Laki-laki jadilah pemimpin yang benar. Sudah lagi balik, anda ni kena jadi pemimpin lah. Nanti kalau dah benda ni datang. Macam mana wanita ni nak waras?
Dah tak waras dah tu. Saya cerita ni nak suruh umat Nabi Muhammad bersedia lah. Saya duk bercerita hari-hari ni. Orang tanya saya, engkau buat cerita ni kau faham ke tidak? Saya boleh cerita pasal saya dipaku mimpi. Tapi saya pun tak boleh nak cerita macam mana nak buat tu. Nak buat tu macam mana. Sebab saya otak perempuan. Saya otak perempuan. Macam mana? Saya nak angkat orang tak boleh. Nak angkat batu tak larat. Angkat diri sendiri pun jalan sikit-sikit boleh. Jangan banyak-banyak tak boleh. Sebab itulah saya minta laki-laki akhir zaman ni jadilah pemimpin yang hebat. Hebat. Sebab sebentar lagi Allah nak uji satu ujian yang berat. Nak uji satu ujian yang berat. Jadi wanita ni satu kena sediakan tali lah untuk diri sendiri. Takut tak boleh kontrol kan. Duk menjerit-jerit. Dah lah orang nak tembak bom, kau duk menjerit-jerit. Macam mana? Saya pun minta dengan anak lelaki saya. Bang, takut ni lah adik perempuan kau ni Zara. Tak boleh kontrol kan nanti. Sediakan tali lah, ikat dia. Takut dia tak boleh kontrol, dia jerit-jerit dan mencederakan orang lain. Beli tali siap-siap, tak kena ikat. Jangan kata saya intelektual. Saya semua ni saya takkan buatlah di luar akar. Melah saya nak cerita. Pertama, Tuhan bagi ujian. Huru hara. Huru hara yang saya tulis start dia bulan 7 ke bulan 8. Dah pun berlaku. Sekarang pun hari ni nak buat esok ni. Nak buat apa? Nak buat perhimpunan. Tak tahu apa kejadah pun tak tahu. Nak buat kat rumah sendiri ya. Tak payah buat kat Selangor. Kat Kuala Lumpur buat kat rumah sendiri. Kalau saya cakap macam tu mesti korang bengang saya kan. Jadi dekat sini dia bermula titik-titik lah. Ada di Batam, ada di Sarawak. Macam-macam perkara ni. Yang benarnya saya dah kata dah. Injak ke nombor lain. 8 ke 9 ke. Janganlah ikut apa yang saya tulis. Kan? Saya dah terjadi satu persatu sekarang. Anda tak rasa gerung ke? Saya gerung. Saya takut tapi saya ni kurang cerdik. Macam ni je lah saya boleh ceritanya. Memanglah hari ni kamu boleh gelak-gelakkan saya. Kamu boleh mengejek-ngejek saya. Andai Allah telah tetapkan takdir dia dengan hal-hal sebegitu, dengan hal-hal yang tersebut, maka terjadilah yang Allah telah tetapkan tarikh dia. Seperti mana yang telah saya sebut nanti. Awak nak buat macam mana? Awak ada perempuan 5, laki-laki kecil 1, yang besar 1. Macam mana nak tolong 5 perempuan tadi? Mereka dah gigit-gigit orang dah. Dengan kau sekali kena gigit. Macam mana? Macam mana? Sekarang ni seorang wanita disuruh jadi apa? Jaga maruah. Suruh ada perasaan malu. Kamu tak ada perasaan malu. Tak ada perasaan malu. Masih lagi dengan dunia kamu. Dah. Nanti Allah bagi ujian yang amat dahsyat. Dahsyatnya macam mana? Mula-mula start dengan politik. Huru-hara politik. Lepas tu gedung-gedang macam-macam lah huru-hara dia. Tak tahu nak salah kat siapa. Panggillah Siti Anor yang salah. Sebab dia sebut satu-satu berlaku. Perkara ni belum berlaku, dia sebut satu-satu dan perkara ni pun berlaku. Jadi Siti Anor yang salah. Apabila Siti Anor yang salah, jangan jadi pendekar nak tolong saya pula. Tak payah. Pergi naik tempat tinggi. Lama nak jadi pendekar tolong saya. Saya kata lain, awak buat lain. Jangan. Pergi tempat tinggi. Jangan mengijik saya dalam telefon ke apa nak tengok apa jadi dengan Siti Anor. Jangan. Allah Maha mengetahui. Jadi berpisahlah dengan orang yang penuh dengan kemunafikan. Berpisah dengan mereka. Faham tak? Berpisah dengan mereka dan buatlah tolong diri anda. Tolong diri anda supaya tidak membebani orang sangat. Macam tu. Ini perjalanan mimpi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini apabila dah sampai
Ya Allah janjikan bumi ni bergegar, langit pun bergelora, lepas tu datang lagi air dari arah mana-mana pun tak tahu seluruh dunia. Lepas tu ibarat seperti orang simbah air dekat kita. Clue dia saya dah tulis kan. Perhatilah sikit-sikit. Pasal saya bukan tulis 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20. Lebih 50 ni saya bagi clue dekat awak. Paling banyak dekat muka bumi ni saya bagi clue dekat awak semua. Tolonglah bersyukur. Saya tak minta anda upah dan sebagainya. Saya minta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedia dari segi mental, dari segi akal, dari jiwa, dari bersedia macam tu. Ibaratnya perjalanan mimpi ni yang kamu tunggu, yang kamu rasa macam perlu. Inilah dijadikan sebagai ni satu-satu, si Takno, ni satu-satu. Jadilah orang yang cerdas. Tahu cerdas, pintar. Macam tu. Saya tidak berbohong dengan siapa-siapa. Saya pun tak mahu apa-apa lah dengan awak semua. Cukuplah doa yang baik. Cukuplah. Cukup doa yang baik. Ini saya cakap ni, semoga kita semua diberi ketabahan yang sebenar-benarnya tabahnya. Sebenar-benarnya redanya. Supaya kita capai tahap tersebut. Ini saya cakap ni supaya kita jadi orang yang betul lah. Jadi orang yang betul. Bukan yang tak betul akal. Orang yang betul. Jangan mengejek-mengejek lah. Tak ada maknanya awak ejek saya. Saya cakap BR dah lama dah. Tahun 2020, bulan 2. Lepas tu BR awak kena kesan sekarang. Saya patut gelak kat awak. Bukan awak gelak kat saya. Macam terbalik pula. Sepatutnya saya yang gelak kat awak. Tiba-tiba awak nak gelakkan saya. Awak yang kena, sepatutnya saya yang gelak. Betul atau salah? Tapi saya tidaklah nak gelak kepada sesiapa. Ya, kita menganggap perkara ini bagi kita sebagai satu peluang yang boleh kita pintas. Kerana kita umat Nabi Muhammad yang cerdas. Kita pintas dan kita bersedia. Lalui kita bersedia. Bukan menjadi orang yang gila. Bukan menjadi orang yang gila. Jadi kita bersedia nak pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni nak mencari keredaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu. Saya harap saya sudah pun menjawab soalan. Awak tahu suara saya dah serak dah. Suara saya pun dah serak dah. Dahsyat betul saya duk menceramah perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Masyita, kami ada soalan nak tanya. Puan nak jawab personal dengan kami boleh? Puan nak jawab dengan live pun boleh. Nak tanya pendapat puan tentang himpunan Selamatkan Malaysia. Benda ni saya dah cakap dah. 19 September insya-Allah, moga puan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Himpunan ni salah satulah yang saya cakap. Benda tak puas hati tentang politik dan politik. Benda ni sepatutnya ubahlah. Hari tu saya cakap tak payahlah 7 dengan 8. Tukar lain. Tak ada siapa nak dengar. Sekarang dah jadi dah. Pas satu-satu tak puas hati keluar. Kan? Jadi perkara ni sepatutnya yang saya cakap tempoh hari berapi-rapi hari tu. Yang korang duk gelak saya sorang-sorang tu kan. Tangguhkan peliharaan raya korang duk gelak-gelak. Sekarang dah pun macam-macam dah nak keluar. Perangai tak puas hati. Perangai nak tunjuk pendekar. Itulah. Mesti awak kata, si Tanoh saya nak berbahas tentang politik. Hello, minta maaf. Saya tak minat langsung dengan politik. Awak pun nak ajar saya. Politik ni macam ni. Tak payahlah. Tak payah ajar saya politik lah.
saya wanita, dah tua berusia. Tak ada apa yang saya nak banggakan sangat dengan politik. Ya, awak tahu tak, kita politik macam ni. Iyalah, sebab awak laki-laki boleh tunjuk ke pimpinan. Tapi saya sebagai wanita tua, saya nak bagi tahu ceritanya macam ni, perjalanan mimpi yang terakhir. Awak ambil kat situ sudah. Sebab saya nak cakap perkara ni nanti akan jadi kemudian hari. Faham ke tidak? Nanti akan jadi kemudian hari. Jadi, awak fikir sendirilah. Yang mana awak nak? Politik awak yang awak gedung-gedang tu, atau perkara yang saya sebut ni, insyaAllah ke depan terjadi. Mana satu awak nak ubah? Mana satu nak ubah? Nah, wahai pendekar-pendekar sekalian, mana satu awak nak ubah? Okey? Mana satu awak nak ubah? Saya ni yang kurang cerdik. Saya bagi tahu dah lama. Saya bagi tahu apa? Dekat Masita Ibi Jalar, Facebook saya dulu, saya bagi tahu apa? Saya tak ajar agama. Saya tak ajar agama. Saya cakap apa? Bendera biru di langit. Kaabah kosong, jalan raya kosong. Nanti Afghanistan angkat bendera putih. Nanti kita angkat bendera putih. Awak dah lupa dah apa yang saya sebut. Saya kata Donald Trump kalah pilihan raya. Saya gelak. Lepas tu saya kata Ustaz ramai follower. Huru-hara Ustaz ramai follower. Huru-hara politik. Huru-hara betul kan? Bertukar-tukarnya Perdana Menteri. Saya kata lagi ahli politik di Berkas. Dan saya secara personal minta maaf dengan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Itu saja. Okey? Saya ni orangnya. Jika awak boleh tunjukkan di mana pembohongan, penipuan saya, awak tunjukkanlah. Awak tunjukkan. Tapi sekarang saya nak bagi tahu awak, wahai pendekar-pendekar sekalian, ya. Semua nak jadi pemimpin ya. Pemimpin politik ya. Okey, awak buat perangai macam ni, kejap lagi jadi macam ni. Lepas tu awak gedung-gedang, awak nak salahkan siapa? Awak mesti tunding kepada saya. Fatwa nanti keluar tunding kepada saya pula yang salah. Dulu bendera putih, salahkan saya. Saya kena tekan, kena hina, kena bantai. 7 hari soal siasat saya. Benda apa tak tahu. Saya ingat ada satu tim nak tolong saya. Masak-masak ke apa ke, tolong hantar rumah orang positif COVID ke. Sebab saya ada lagi 18 keluarga. Saya kena bantu. Tekan saya, hina saya, jatuhkan saya, memiskinkan saya. Tujuan apa tak tahu. Nak balas macam mana di akhirat. Pernah fikir sekali. Ni aku ni mati buat jahat dengan si Tahano ni, macam manalah aku ni nanti. Pernah tak fikir? Pernah? Wahai ahli politik yang begitu rakus sekali bahasa anda, duk marah saya, kata orang Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi melokapkan saya, buat report polis terhadap saya. Apa yang saya tulis dekat Facebook ni, boleh masih lagi mereka tengok dan benda ni terjadi satu persatu. Andakah anda datang minta maaf dengan saya selepas itu? Tidak. Anda dengan sombong, dengan rakus, seolah-olah saya perlu dijatuhkan. Tujuan apa? Macam ni ke awak mengaku awak umat Nabi Muhammad? Macam ni ke cara dia? Macam ni ke? Macam ni ke cara dia? Sepatutnya satu persatu terjadi dalam perjalanan mimpi yang terakhir, awak datanglah minta maaf. Ini awak terus-terusan mengejek saya. Seolah-olah tidak mempunyai akal yang waras. Apa ni? Ya, saya harap jangan buat perangai macam tu dah. Jangan buat perangai macam tu dah. Saya tak dendam pun. Saya cakap aja. Saya cakap aja. Saya tak dendam pun. Saya okey. Tapi jika awak tarik sampai berbelah-belah ribu orang untuk menjatuhkan saya, pakai ayat-ayat Quran, pakai khabar dari datuk saya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Awak bawa lah kenyataan itu, pembuktian awak, dan geng-geng awak berbelah-belah ribu duk like, komen tu, awak bawa lah sendiri. Tanggunglah sendiri. Banyak tu awak nak tanggung tu. Saya suruh awak buktikan saya menipu kat mana, awak tak mampu. Awak berpusing, pusing-pusing, seolah-olah si Tak Ano tu tak layak mimpi jumpa Rasulullah. Dia bukan ustazah. Akal kau mana? Kata ustazah. Tapi akal kau mana? Belum lagi kena apa-apa, kamu dah tak ada akal dah. Orang tengok kamu buruk sangat. Kamu punya kepalsuan tu. Budak sekolah rendah pun faham kamu penuh dengan kepalsuan. Kemunafikan. Tahu tak? Mana ustazah ustaz jadian tu? Ada satu lagi mufti duduk dekat ceramah dalam masjid. Dia kata, saya ni nak bawa orang pergi dalam belukar. Awak ni tak kenal saya lah. Awak duduk dekat Perlis tu. Awak tak kenal saya. Saya Masita binti Ibi Jalar. Saya tidak akan ajak siapa-siapa datang nak pergi dalam rimba. Nak pergi ke belukar. Saya tak akan ajak. Pasal saya duduk Shah Alam. Memang saya orangnya penakut. Saya takut ni. Benda apa? Benda apa yang itu pacat. Macam mana tu? Macam mana tu? Jangan buat fitnah dekat saya. Awak tengok betul-betul saya tulis apa. Wahai orang yang pegang jawatan, jangan sombong sangat. Saya dulu bela diri saya ni, saya tak minta gaji dengan kerajaan pun. Tak minta pangkat dengan kerajaan pun. Saya cari usaha sendiri. Allah janji, jika kamu berusaha, adalah rezeki untuk kamu. Jangan kamu ni nak rezeki tiap-tiap bulan, kamu sanggup menjatuhkan orang lain. Mana kamu sekarang, kamu duk Perlis dulu duk ceramah dalam masjid. Fitnah saya. Nasabah ke perangai macam tu Jangan dengar-dengar cakap orang. Kamu datang sendiri jumpa dengan saya. Saya senantiasa ada kat bawah cari kesayangan saya. Saya juga ada kat rumah. Saya ni ada aja. Bukannya Perdana Menteri saya ni. Ada aja. Tanya betul-betul. Ini tidak. Main bantai saya. Dulu bantai saya bendera putih. Ada kepatut saya tak ajar orang angkat bendera putih. Saya cakap saya mimpi. Saya tengok orang angkat bendera putih. Tak boleh beza ke? Mimpi tengok orang angkat bendera putih. Bukannya saya ajar orang. Nasabah ke? Kamu nak alihkan perkara-perkara yang lain, tundingkan saya, jatuhkan saya. Manusia jenis apa ni macam ni? Manusia jenis apa macam ni? Tak rasa malu ke? Tak rasa malu ke? Bawalah 1 ke 2 ke 3 perkara yang belum berlaku. Kamu tulis dekat Facebook kamu. Wahai jadian-jadian sekalian, buktikan kamu ni warak, alim. Buktikan kamu sebut 1, 2, 3 perkara yang belum berlaku. Kamu tulis kat Facebook. Dan selepas itu berlaku satu persatu. Buktikan. Buktikan, Perlis. Buktikan. Jangan main sondol macam tu. Tahu sondol ni perangai apa? Jangan main macam tu. Jangan karuk-maruk. Ada yang perempuan sampai orang like dia berbelas-belas ribu. Buktikan. Buktikan perkara yang belum berlaku. Kamu tulis dan selepas itu berlaku satu persatu. Buktikan. Buktikan. Berapa banyak dah? Jangan main baling batu sembunyi tangan. Jangan baling batu sembunyi tangan. Buktikan. Okey, saya balik kepada apabila ada orang tanya saya, wajib atas saya jawab soalan. Okey, wajib atas saya jawab soalan. Orang tanya, saya jawab. Selagi saya ada suara, saya akan cakap lah. Dan semoga Allah memberi
masa dan ruang pada saya untuk menjawab soalan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Amin. Okey, soalan yang seterusnya. Terima kasih Puan Sita Nur. Sama-sama. Ada lagi yang saya ingin tanyakan. Saya suka orang tanya. Tapi kadang-kadang lucu baca korang punya soalan. Daripada perjalanan mimpi yang terakhir, apa yang saya faham, dukhan akan berlaku nanti selepas ketiadaan puan. Benar. Dukhan ni akan berlaku selepas saya meninggal. Allah dah hancur dah semua daripada benda yang saya pernah panjat waktu kecil dulu. Saya panjat sikit aja, tinggi sikit aja. Kecil-kecil dulu. Sikit aja. Semua Allah runtuhkan, hancurkan. Tak kira lah mu duduk di kutub air sekalipun. Ganap sekali. Jadi dekat sini memang setelah kematian saya di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan untuk permudahkan urusan umat Nabi Muhammad semua, ya. Dan waktu itu baru ada dukhan. Awak cari tempat yang tertutup. Sebab apa? Dukhan ni kamu nak tengok jari. Ni jari kamu. Ni muka. Ni jari. Tak nampak. Ini muka. Ini mata. Ini jari. Tak nampak. Bukan saja sejuk. Tapi tak nampak. Jadi apa yang makanan yang kamu kena buat pada waktu tersebut? Berzikirlah. Berzikirlah sebenar-benarnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham kat TikTok? Boleh faham ke? Jadi betul-betul lah iktikad kamu pada waktu tersebut adalah kamu kena senjata manual. Dan kamu juga kena benar-benar berada dalam keadaan yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dia kata ini sama seperti yang saya faham daripada hadis. Dukhan ni berlaku selepas waktu aman. Walaupun aman tapi fitnah masih berlangsung. Macam yang puan cakap, semua fitnah akan berakhir dengan doa Nabi Isa alaihissalam sahaja. Ya. Okey. Lepas saja dukhan, saya meninggal, dukhan. Lepas tu Imam Mahdi duk bertempur. Imam Mahdi, geng Imam Mahdi 200 km. Tangan kanan saya Imam Mahdi duk bertempur. Lepas tu dengan senjata manual. Sebab apa? Sebab masa saya ada hari tu, dia kata dia tak lawan Islam. Lepas saja mati, si tak dah mati, kita lawan balik. Alah, mereka ni bukan kuat sangat pun. Dia pun bungkuslah geng Imam Mahdi. Tapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Mahdi berlindung sampailah di Menara Putih, di negeri Syam. Lepas tu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dan macam itulah lebih kurang cerita dia. Lawan balik. Dah lepas kalah-kalah, ada satu lagi pula. Satu lagi pula. Dah hancur lebur. Benda yang ni nak naik dah. Nak naik dah. Lepas tu berlindunglah dekat bukit, minta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa dari Isa putera Maryam, Ruhul Qudus. Jadi benda tu pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hiduplah aman damai selama 40 tahun. Orang Malaysia ada hidup lagi juga, dan mereka mengajar
jadi guru bahasa Melayu di negeri Syam. Okey? Okey, ramai yang memberi pendapat terutama golongan agama. Ruqah ni berlaku akibat bom nuklear. Harap puan boleh jelaskan. Bukan bom nuklear. Nuklear dia jadi sejuk. Masa kita nak keluar tu, dijatuhkan nuklear pertama oleh Korea. Lepas tu China dia keluarnya dalam 10 berangkai macam tu dan jatuh. Salah satunya jatuh di dekat dengan kita ni, pertengahan Thailand ni kena. Dan keadaan bumi jadi sejuk. Dia jadi sejuk. Dia jadi semula jadi, bukan semula jadilah, tiba-tiba jadi sejuk. Berubah jadi sejuk. Lepas tu masa saya di atas gunung berbatu, memang ada satu senjata yang besar juga. Dan Allah angkat, dan Allah gumpal, baru ada dukhan. Bukan kerana api ataupun bom tadi, tapi Allah dah takdir dah. Nama dia dukhan. Nama dia dukhan. Dan dia tak ada penglihatan. Ni muka, mata, tangan tak nampak. Tak nampak. Jari pun tak nampak depan mata. Okey? Saya harap sudah menjawab soalan tersebut. Soalan ni biasa, tapi rumusan dia besar. Ini rintihan lah, yang saya baca ni rintihan. 1. Bagaimanakah keadaan mereka semasa di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tak tulis tapi saya baca macam itulah. Bagi mereka semasa di dunia yang bekerja dengan institusi perbankan seperti pegawai bank, penasihat kewangan, salesman bank dan lain-lain berkaitan dengan bank, mereka yang bekerja di institusi perbankan ini diarahkan syarikat untuk menjual produk-produk konvensional dengan Islamik dan melalui promosi jualan produk ini ada yang mendapat komisen daripada promosi yang mereka lakukan. Adalah mereka ini dikira sebagai pemakan riba dan adalah gaji yang mereka terima tersebut dikategorikan riba. Maafkan saya jika soalan ini sangat sensitif kerana melibatkan periuk nasi orang. Saya bertanya ini kerana suami saya sendiri bekerja sebagai pegawai bank. Kadang kalau suami menyuarakan adalah rezeki yang diperolehi daripada berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap Kak Sita dapat beri penerangan ini kepada saya sendiri sahaja pun memadai untuk kami sekeluarga. Bank. Letih weh. Letih sangat. Saya pekerjaan ni saya tidak boleh buat rumusan. Itu biarlah yang pegang negara sekarang ni, iaitu jaga agama. Dia yang patut tegur, bukan saya. Tapi saya akan cerita di mahsyar, sebab dia sebut mahsyar kan tadi kan. Di mahsyar saya tidak kata semua golongan, tapi saya cuma letak dalam keadaan tertentu. Ini untuk kepada yang akan tekan saya berkaitan riba dan juga pekerjaan berkaitan riba. Saya akan bagi satu. Pertama, pekerjaan ataupun benda yang berkaitan dengan riba, orang Islam ada kat dalam tu. Ini bukan tugas saya untuk tekan mereka, tetapi tugas itu diberi kepada ayahanda-ayahanda yang pegang negara Malaysia atau negeri masing-masing. Jadi mereka yang perlu dijawab, buka buku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya. Saya perjalanan mimpi yang terakhir. Saya bagi tahu. Tapi tugas ni yang menetapkan hukuman ini yang
Yang perlu buka buku di padang mahsyar adalah ayahanda-ayahanda sekalian. Saya harap ayahanda-ayahanda sekalian ataupun kekanda-kekanda sekalian yang memegang jawatan agama, saya tak mau kata benda yang pelik, tetapi dah tugas ayahanda akan dibuka buku macam ni. Akan dibaca dan buka buku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentadbiran ayahanda. Tetapi sebagai Siti Nur, sebagai perjalanan mimpi yang terakhir, saya akan ulaskan berkaitan riba di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ni. Sekejap ya. Saya tak bersedia, saya bersedia diri saya je. Jadi apabila nak cari sesuatu, nak buat perumpamaan ataupun nak buat tak ada pula peng. Tak apalah, saya ambil anak saya buat semalam. Okey, ini ibarat dia jalan lah. Jalan dekat mahsyar ni ada satu lorong. Lorong tepi sekali sebelah sebelah kanan. Ni. Ada satu lorong. Ni sebelah kehala ke sana tu sebelah kiri. Ni umat Nabi Muhammad. Tapi dia ada riba kat dunia ni, dia ada riba. Dia memang mengaku depan Tuhan lagi dia mengaku. Belum panggil pun dia dah bercakap dengan malaikat dah. Malaikat, aku ni ada riba. Ada riba aku ni. Beli motor satu. Beli kereta satu. Beli rumah satu. Lepas tu, tak tahulah kenapa. Ada lagi satu. Tapi ini memang terpaksa mereka. Memang terpaksa. Dah mati. Tak sempat nak bayar. Dah kena bom. Ataupun Allah tarik nyawa. Allah dah tetap dah memang mati dah pada waktu tersebut. Malaikat macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Macam mana ni? Okey, malaikat macam mana? Belum apa-apa lagi, dia orang yang baik, hatinya jujur, bagus. Macam mana? Dia mengaku, kat dunia dia mengaku, akhirat pun dia berawal lagi dia mengaku. Tapi saya ni, saya ingat mati, saya tak buat jahat dengan orang. Malaikat macam mana ni? Setiap manusia memang dia ada malaikat dia. Malaikat pengiring dia ada. Dia memang akan cerita. Okey. Dekat sini hutang-hutang anda semua tadi. Okey, ada satu lorong khas. Lorong khas. Dia tidak menimbungkan hutang dia atau riba dia. Dia cerita, ini benda dia buat ni kerana perlu. Keperluan dia kat dunia ni. Dia perlu. Tuntutan dia dekat dunia ni, dia perlu. Jadi dia mengaku. Saya akan cerita suasana mereka. Suasana mereka ni bukan dalam keadaan panas. Mereka dalam keadaan nak cerita ni masalah dia. Jika mereka ni ditetapkan sebagai pendosa, mereka telah pun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut. Tetapi mereka orang ni hanya satu saja keperluan mereka. Keperluan mereka ni satu saja, tidak menimbung. Hanya memang terdesak keperluan dia. Nak sangat perlu. Tak boleh kalau tak buat. Tak ada. Sebab memang tak ada. Memang perlu. Benda ni perlu. Tapi kena berhutang. Mereka dalam keadaan masa mereka tanya tu dan menyerah tu, mereka mengakui tu, mereka dalam tak ada apa-apa. Cuma kalau mereka mengakui lah tak sempat lagi bayar macam mana. Dan mereka tak buat jahat dengan siapa-siapa pun. Dan mereka ada juga certain akan dulu saya dah dengar lah sebelum mati si Tano ada cakap. Jadi malaikat suruh masuk lorong ni. Bukan masuk lorong sebelah kiri pergi ke neraka, tapi masuk lorong berjalan dekat batas sirat Allah tu. Masuk. Masuk jalan. Tak buka buku pun. Jalan memang dia kata dia satu.
Memang keperluan. Kalau tak beli, nak naik apa, nak hantar anak sekolah lagi, nak pergi sekolah, keperluan. Keperluan. Bukan nak bergaya, bukan beli 10. Bukan beli 10 rumah. Tapi keperluan. Keperluan tahap keterdesakan. Macam tu. Masuklah. Lalu. Dibenarkan lalu. Tak buka buku. Tak buka buku. Jika buka buku, insya-Allah gagal. Tapi tak buka buku. Ini saya cerita perjalanan mimpi yang terakhir. Mereka tadi mengakui satu rumah terdesak nak duduk. Satu kereta terdesak nak pakai. Satu motor terdesak nak pakai. Ada lagi satu terdesak nak pakai. Satu, bukan banyak. Satu. Ada satu lorong untuk mereka tadi. Lalulah. Macam tu. Boleh nampak? Boleh nampak? Pekerjaan saya tak mau ulas. Itu ayahanda kena ulas sendiri sebab dia pegang agama. Ayahanda kena buka buku macam ni. Ayahanda memang tinggi jawatan kat Malaysia. Tapi ayahanda kena buka macam ni. Ayahanda pandai-pandai lah bawa sendiri. Sebab ayahanda pun ada kabinet-kabinet ayahanda yang boleh bagi hujah. Dan supaya selesai. Dan kepada yang tanya soalan, macam itulah saya jawab. Pekerjaan tu melibatkan ayahanda yang kena jawab atau kekanda dalam Malaysia ni kena jawab. Okey? Orang yang takbir lah. Contoh raja lah. Raja ataupun sultan. Lelaki. Bukan perempuan. Lelaki. Dia kena jawab. Kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak. Saya cerita suasana. Saya tak jawab. Saya cerita suasana. Macam tu. Okey. Okey. Saya tengok ni Tengok awak punya apa yang awak tulis ni. Sebab saya bercakap, saya tak boleh nak baca. Bila bercakap, saya tak boleh nak baca. Okey? Soalan seterusnya. Pukul 11 saya stop ya. Pukul 11 saya stop. Ada lagi soalan dia. Soalan nombor 2 pula, Kak. Soalan nombor 2 pula, Kak. Di manakah tempat bagi roh yang tidak dapat menyelesaikan hutang mereka semasa di dunia? Tak kira hutang dengan bank maupun dengan manusia. Allahu Akbar. Adakah roh mereka dapat naik ke atas atau duduk di antara langit dan bumi? Maafkan saya, Kak ya. Kak Stano, seandainya soalan ini membuat akak berat untuk menjawab. Okey, hutang. Hutang dengan bank saya jawab tadilah. Hutang dengan manusia, dia akan kira macam mana pahala awak nanti. Wajib tahu bayar hutang dengan manusia ni. Janganlah berhutang tak nak bayar. Banyak sangat ke? Jadi kena dengan manusia ni, kena bayarlah sikit-sikit. Bayar sikit-sikit. Okey? Dan jika tak habis juga, orang yang berhutang tu tak redha dan kita tak sempat nak bayar, tengoklah pahala anda nanti. Dekat pada mahsyar nanti. Bayar dengan pahala. Berat sikit lah. Okey, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Salam Puan Masita. Waalaikumsalam. Maaf, saya nak bertanya soalan.
Soalan pertama, selepas kejadian tanah congik, air naik dan banyak mati, Puan ada sebut masa tu mata wang dah tak laku, bank lumpuh. Memang dah tak laku dah, Dik. Tak ada dah. Tak ada dah orang membeli pakai duit, tak ada dah. Dah congik-congik dah semua, dah tak ada lah, Dik. Dah tak ada apa lah. Tak ada apa nak transaksi, tak ada apa lah. Bank lumpuh, ekonomi lumpuh. Kita masih lagi, ada lagi yang mana rasa nak bayar, tapi bayar pakai emas ataupun perak. Satu Malaysia ke duit tak laku? Ya, Dik. Satu Malaysia di shutdown kan, tak ada. Tak ada. Yang adanya orang kelang kabut nak cari benda-benda yang boleh dimakan. Itu yang penting dulu. Orang kelang kabut cari benda yang nak boleh dimakan. Satu Malaysia ke duit tak laku? Ya. Bukan satu Malaysia, dunia, Dik. Dunia. Tempat-tempat yang tak terkesan dengan air laju ni bagaimana ya Puan? Dataran tinggi tu. Banjaran Titi Wangsa. Itu tak terkesan kat situ tu. Ada orang ke tak tu? Tak ada kan? Dia duduk situ lah. Tempat yang tak terkesan dengan air ni bagaimana beroperasi? Bagaimana ya Puan? Bank tempat mereka beroperasi ke? Ada jual beli ke lagi kat tempat-tempat? Okey ni. Soalan nombor 2. Dalam tempoh air naik hingga ke Semenanjung diserang Singapura, bagaimana masyarakat hidup masa tu? Dengan duit tak laku, ekonomi lumpuh, nak makan dan lain-lain. Boleh tak Puan bagi gambaran dari perjalanan mimpi yang terakhir? Makan bulan juga tu tempoh tu. Terima kasih Puan Mas Sita. Semoga Puan diberi kesabaran menjawab soalan saya yang mungkin tak berapa cerdik. Soalan awak semua cerdik. Awak sebenarnya hebat. Awak datang kepada saya pun awak dah hebat. Dah hebat. Allah bagi. Allah pegang hati-hati awak tu. Allah pegang. Supaya awak boleh tanya soalan. Awak dah hebat. Apabila berlaku macam ni, semua dah. Bukan kita aja kena dekat Semenanjung Malaysia. Seluruh dunia kena. Apabila seluruh dunia kena, jadi kita pun dalam keadaan congik sebelah di Pantai Timur. Sebelah sini naik, dekat pula dengan Sumatera ni, Aceh ni, dekat pula dengan kita. Jadi dia orang boleh jalan kaki je. Ikat tali kat sana, ikat tali kat sana sampai ke negara kita. Jadi dekat sangat. Situasi dia dekat sangat. Jadi dalam pada waktu tersebut, diorang pun kat sana pun dah berkelahi. Teruk sangat. Teruk sangat. Jadi dekat sini, saya boleh nak ceritakan, tak ada transaksi. Kecuali kita ni sedar, waras pada waktu tersebut, kita mencari makanan lah. Mencari. Jika dekat bandar ni, susah sikit lah. Kena cari. Dekat kampung yang ada sisa makanan tu, dekat kebun tu, boleh lagi. Yang tenggelam tu tak adalah. Macam tu. Memang agak susah lah. Agak susah. Dan kena kembali pada zaman dulu kala. Macam mana nenek moyang kita dulu makan. Cara muamalat dia. Jual beli mereka dulu. Macam mana. Macam tu lah. Kena buat macam tu. Ya. Kena buat macam tu. Saya pakai topi kat TikTok. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kita kena buat macam tu balik. Tahu. Tapi walaupun kita katalah, saya kata macam ni kan. Tapi awak jangan bimbang. Itu kan kita ada panglima ramai juga kan dekat kita. Panglima ni orangnya baik, anak cucu Rasulullah. Jadi dialah yang mengatur kan pemegang panji tadi. Adalah pula. Terima kasih. Dan mereka lah pemegang panji tadilah yang mengatur rakyat jelata keseluruhan semua. Sama ada kita orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina yang tidak lawan kita, yang tak buat jahat dengan kita. Dan orang daripada mana-mana negara lah yang singgah ke negara kita ni, mereka kita buat layanan yang sama saja. Terima kasih, ada love. Terima kasih kat TikTok, macam-macam bagi gift. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan dekat sini
apabila situasi itu berlaku kepada kita, memang daripada pihak Panglima tadi mereka atur dan mereka akan seliakan dengan baik bagaimana nak bagi makan dekat kita tadi, nak mengubati orang yang sakit ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kemanusiaan lah pada waktu tersebut. Sebab tu saya kata jangan acah-acah nak jadi pendekar. Ikut saja anak cucu Rasulullah ni cerita suruh buat apa. Dan kita buat jika kita sihat. Jika kita tak sihat, kita terima kasih bagi love. Jika kita tak sihat, kita akan diuruskan dalam tim yang kita tak sihat, akan diuruskan. Jadi jangan kata kita ni akan diabaikan. Tidak. Anak cucu Rasulullah ni baik. Mereka tak abaikan kita. Okey. Allah akan cuci mereka seperti mana Allah cuci, terima kasih. Seperti mana Allah cuci saya, jadi Allah tekankan mereka kena ambil tanggungjawab ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kena memimpin. Nak ke tak nak ke? Jika awak kata, Siti Anor, saya tengok senarai-senarai Siti Anor bagi panglima tu kan, macam tu aja panglimanya. Dah saya nak buat macam mana? Allah bagi macam tu. Saya tak boleh ubah dah. Macam tu aja panglimanya, tak apa-apa dah. Dan buat macam mana? Allah bagi banyak tu aja, saya tak boleh ubah dah. Tapi alhamdulillah, anak cucu Rasulullah ni baik. Mereka akan bertanggungjawab. Ya, mereka akan bertanggungjawab dan memimpin dengan baik. Okey? Kena memimpin dengan baik. Saya pun tak boleh ubah. Masa tu saya jadi tukang masak bubur aja. Saya bukan siapa-siapa, tak special pun saya. Tapi masa tu pun saya dah tak cakap perjalanan mimpi yang terakhir dah. Jadi janganlah tanya perjalanan mimpi masa tu. Tak ada guna lah. Ini nak pergi dah ni. Nak pergi jalur-jalur dia dah nak pergi dah. Nak masuk kepada skrip perjalanan mimpi yang terakhir. Okey? Jadi, mana-mana panglima yang saya sebut tu, mereka buat donor aja dan buat macam mana nanti Allah tukar mereka cara yang bagaimana. Mereka tak buat, mereka akan dikenakan. Macam saya lah, buat sombong sikit dengan umat Nabi Muhammad, saya pun akan ditegur dengan kesakitan yang berat. Dan saya akan bagi tahu pada anda, saya pun kena tegur juga sebab tak jawab soalan umat Nabi Muhammad. Kerana takut ke, kerana apa ke. Macam tu. Nanti mereka pun akan dicuci juga. Panglima tadi. Pandai-pandailah bawa diri panglima. Macam mana nak memimpin rakyat jelata nanti. Macam itulah. Okey? Macam itulah. Okey, terima kasih yang bagi topi. Terima kasih. Murah rezeki. Saya balik kepada soalan seterusnya. Makan tadilah saya salah satu lah yang akan memasak, ya. Memasak, jaga orang tua, cari air. Saya seorang salah satunya. Ya. Sebab tu saya kata saya tidak akan mengeluarkan orang kata apa, nak jadi hero, nak jadi pendekar ke apa, tak ada. Jika panglima tak keluar kenyataan, saya duduk diam-diam lah. Saya duduk cerita PMYT dan PMYT. Okey, ada tambahan Nur Ashikin Sehari ni, yang huru-hara politik tu. Yang politik tu adakah melibatkan Tuan Guru Haji Adi ataupun Erdogan? Awak salah ni. Erdogan tu Turki tu. Dia bukan melibatkan ketakpuasan hati lah PMX nanti. Banyaklah cabang dia. Berbagai-bagai lagi lah. Banyaklah orang tak puas hati. Okey, soalan yang seterusnya.
Saya baca mungkin ini yang last kot ya. Saya baca, lepas tu saya berehat sebab nak pukul 11. Saya pun nak prepare anak nak pergi sekolah dan nak ambil anak sekolah. Okey. Saya minta maaf lah ya. Saya cuba setakat mana saya mampu, saya terus buat live. Dan saya ada lagi tak buka Telegram ni. Yang tanya soalan lebih pada 20 orang dah, tak silap. Dan dekat Facebook saya minta maaf, saya tak sempat baca komen dekat situ atau soalan dekat situ kerana saya kesempitan masa. Saya menguruskan anak-anak saya pergi sekolah, balik sekolah, makan dan minum. Saya juga sekarang perlu mencari apa-apa saja untuk dijadikan tambahan kehidupan saya dan anak-anak saya. Macam tu. Okey, saya baca soalan yang daripada hamba Allah. Okey. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni dari TikTok kot. Okey, tak apa, makcik pun makcik lah. Okey. Saya ada soalan. Sekiranya makcik mau jawab di sini atau live di Facebook, soalan saya, apakah ada diperlihatkan kepada makcik tentang bangsa alam jin? Pening pula baca soalan dia. Bangsa alam jin, apakah dia buat hijrah seperti manusia juga, dan sejauh mana keterlibatan jin ini dengan bencana dan peperangan nanti? Okey, saya jawablah ya. Penglibatan alam jin. Jin pun dia ada tugas-tugas dia, tapi lebih baik saya jawab soalan awak macam ni. Pasal peperangan jin ni saya tak mau komen lah. Sebab dia orang selalu bertekak. Bertekak ni selalu bergaduh. Dan selalu jika jin ni, jika dia beriman, dia memang tinggi. Tinggi. Cara kehidupan dia tu tinggi. Maksudnya dia akan straight aja rule dia. Jika dia tidak beriman, dia akan sentiasa berkelahi dan bertempur. Dia tak ada letak akal kat sini, tak ada. Tak ada. Jika beriman, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tidak beriman, dia akan bertempur, berkelahi dan sentiasa berdarah-darah. Nampak? Okey. Saya harap sudah menjawab soalan adik tadi. Lapis kita ni, dari manusia kita ni, dari lapis kita ni, sudah ada dah kelompok dia. Cuma bagaimana kita nak menghindari penglihatan mereka kepada kita, itu kena cari ustaz lah. Ustaz yang berkaitan dengan ni untuk, terima kasih love, untuk supaya kita jin tak nampak kita. Kena cari. Ada ayat Quran tu ada. Kena sentiasa beramal-amal lah. Ada satu soalan lagi. Bagaimana peperangan nanti waktu menggunakan senjata manual? Peperangan terbesar, dia baca dekat kitab kot ni, adik ni. Peperangan terbesar antara umat Islam dan pasukan Eropah Romawi yang terjadi di Suriah Syam, kota Dabiq, Aleppo, Suriah. Wah, dahsyatlah kau dik. Dahsyatlah soalan. Dahsyat. Makcik pun tak tahu soalan ni macam mana, dik. Aleppo pun tak tahu, Suriah kat mana pun tak tahu. Aduh, betul-betul adik lah ni, macam anak saya umur 17 tahun. Okey, selepas saya mati, saya akan jawab macam ni lah. Selepas saya mati di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan. Okey, terima kasih untuk love tadi. Untuk permudahkan urusan umat Nabi Muhammad pada waktu tersebut. Jadi, masa dia dalam saya, mereka tidak menentang. Selepas saya meninggal, ada duhan, mereka menentang balik. Jadi munafik balik. Okey? Apabila jadi munafik balik, ya, masa itulah mereka bertempur dengan senjata manual. Jadi bagaimana kat tahap pertempuran mereka ni?
Allah perlihatkan kepada saya, saudara saya sendirilah. Saudara lelaki saya sendiri yang belum kahwin. Sudah tidak ada tangan kanan dia. Jadi dia punya bendera tadi, tiang besi bendera, dia ikat dekat badan. Dan tangan kiri dia ni dia bawa kapak. Jadi dia hayung kapak dia. Dia terkenal dengan gagah masa kecil lagi. Jadi dia hayung dengan kapak. Macam tu. Okey. Dia hayung dengan kapak. Hayung ni macam tu lah. Macam mana dia berperang sampai tangan kanan pun putus. Tak tahulah saya nak explain macam mana Datuk Adik. Okey. Memang luar biasa lah peperangan sebab pakai senjata manual kan. Memang dahsyat lah. Sebab yang sebelum saya meninggal tu, saya telah pun mengangkat berapa? 57 ke 58 Raja Baru. Raja Baru, Sultan Baru di kawasan-kawasan yang setakat mana dia mereka nak. Jadi, orang kata kenapa Siti Noh membenarkan? Kerana pada kelompok-kelompok tersebut, mereka tidak menentang saya dan mengikuti. Jadi, tidak menentang dan kelompok-kelompok tu saya buat lantikan lah. Lantikan Raja Baru yang mereka selesa siapa di kalangan mereka. Tetapi mereka buat perjanjian dengan saya. Dengan kerajaan saya. Maksudnya waktu tu saya memakai gelaran Ratu Nusantara. Jadi mereka buat tidak mahu menentang, mahu jujur, mahu baik dan tidak buat huru-hara. Seperti yang telah pun saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah anak anda saya meninggal dan lebih 7 kilometer yang lain, Allah benarkan kepada saya untuk menentang musuh-musuh Allah tadi. Dan mereka tadi tidak menentang. Jadi tidak menentang, saya membuat lantikanlah kepada mereka tadi, kelompok mereka, dan sediakan satu ketua yang dipanggil Raja kecil, sebanyak 57 ke 58. Jadi pada waktu tersebut mereka lah hidup. Mereka hidup. Dan apabila saya meninggal, terima kasih, love. Apabila saya meninggal, mereka lah balik menentang. Jadi munafik balik. Kerana Siti Noh dah mati. Jadi dia tak nak lah Imam Mahdi tu. Yang dibayah tu dia tak nak. Dia tak yakin. Dia nak, tak tahulah. Dia nak tunjuk hero balik. Nak jadi hero balik. Macam sekarang lah. Nak jadi hero balik. Jadi mereka pun menentang Imam Mahdi tadi. Tapi dengan senjata manual. Hiruk-piruknya dahsyat lah. Dahsyat lah. Sampai Imam Mahdi terkepung di Menara Putih. Nampak? Saya mati saja, Dajjal pun ada. Macam tu. Saya harap telah menjawab soalan adik ya. Soalan adik memang cantik. Sebut habis. Okey, yang ini saya tanyakan, apakah puan ada diperlihatkan tentang perang besar ini? Jika boleh sebut kondisi perincian dari awal peperangan ini dan gambaran kondisi peperangan di waktu tersebut. Benarkah itu peperangan terbesar? Itu salah satu peperangan akhir sebelum nak menuju masa aman. Itu kira akhir nak menuju masa aman. Tapi setelah anak saya meninggal dan lebih 7 kilometer yang lain meninggal, ini peperangan saya. Peperangan ini amat dahsyat dengan doa dibantu oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintah, iaitu dengan apa? Dengan air, dengan api, dengan tanah, dengan pokok, dengan batu, dengan haiwan. Jadi saya tidak memakai senjata manusia. Saya memakai senjata yang Allah sedia dah. Ya, yang Allah sedia dah. Jadi pada waktu tersebut saya mengetuai saya Siti Noh beserta sahabat-sahabat saya yang lain, bukan dengan manusia. Awak kena ingat saya pakai doa.
Saya pakai doa. Saya tidak pakai senjata yang manusia cipta. Saya pakai doa. Allah gumpalkan, Allah balingkan, Allah pusingkan, Allah hancurkan, Allah ratakan sampai China ke Myanmar ke mana-mana yang menentanglah, India ke hancur lebur binasa. Jadi apabila ada juga yang menentang, masih ada yang menentang, tetapi dalam keadaan boleh kontrol. Sebab itulah Panglima 5 dia menyuarakan, kita ni dah lama dah bertempur Sita Anur. Kita dah lama dah bertempur Sita Anur. Minta berhentilah sekejap, dia kata. Saya pun tengok kat belakang. India dah hancur, China pun dah hancur, dah tak ada siapa-siapa dah nak lawan kita sebelah sini, dah tak ada siapa-siapa. Cuma yang duk bertempur sikit-sikitnya di sebelah ke depan. Di sebelah ke depan ada sikit-sikit. Bangsa dari mana? Dari Iran, dari Turki, dari Israel. Ada sikit-sikit lah, sikit-sikit aja. Duk tembak sikit-sikit macam tu. Jadi saya pun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya titahkan berhentilah dulu buka kemah. Jadi bukalah kemah sejauh mata memandang, kemah warna putih. Buka yang mana sakit, masuklah kemah apa semua sekali. Dan rawat apa semua sekali. Dan pada waktu tersebut Allah bagi ingatan kepada saya. Saya baru ingat, mana anak saya? Saya pun pergi dekat abang saya. Bang, anak aku mana? Abang saya pun terkejut. Saya kan mengetuai. Tiba-tiba saya boleh sebut anak. Lama dah saya tak sebut. Dah lama. Tu saya baru ingat. Tu abang saya pun cakap, pergilah ambil ubat. Nak tahu dia pergi tuju kat mana. Tempat orang tembak-menembak, bertempur-bertempur. Saya pergi, saya jadi macam ni balik. Nampak tak? Macam awak tengok saya sekarang ni. Saya jadi macam ni balik. Saya jadi mami balik. Saya pun pergi. Mana anak aku? Mana anak aku? Dah lama kot, dah besar-besar dah semua kot. Ada kat sini kot. Saya nak cari ubat. Abang saya suruh ambil ubat. Dia Panglima 8 suruh ambil ubat. Saya cakap, saya pun nak ambil ubat. Orang dah bertempur. Saya nak ambil ubat ni. Saya nak ambil ubat. Abang saya Panglima 8. Dia suruh ambil ubat. Saya cakap, saya nak ambil ubat. Saya nak cari anak saya dekat mana. Allah bagi saya ni. Hari tu saya lepas kematian, Allah tukar. Saya jadi mengetuai peperangan. Lepas tu Allah buat saya baru ingat anak. Cari anak saya. Saya lupa anak saya dah mati lama lah. Baru saya ingat. Lepas tu baru saya sebut yang pertama. Abang saya Panglima 8. Orang lain semua kenal pada waktu tersebut sebab saya mengetuai ke depan. Jadi, abang saya Panglima 8 suruh mari ambil ubat. Saya nak cari anak-anak saya kat mana. Tak tahu ni. Anak saya, kawan-kawan saya mana. Saya rasa saya duduk sorang-sorang diri aja. Lepas tu, saya datang lagi ke abang. Nah abang, ubat. Dia biasalah duk jahit-jahit orang ke apa semua. Duk buang peluru dalam daging manusia apa semua. Lepas tu dia pun, saya tanya lagi, bang, anak aku mana? Dia pun tengok kat saya. Pergi ambil ubat lagi, tak cukup. Saya pergi ambil ubat lagi. Saya cakap lah. Sebab saya bukannya, orang kata apa, bukannya zalim kan. Macam awak tengok saya sekarang, ada nampak muka saya zalim. Ni saya datang ni nak ambil ubat. Abang saya Panglima 8 suruh mari ambil ubat. Saya dah lupa dah. Sebelum ni kan saya jadi pemimpin yang paling ke depan dan memusnahkan musuh dengan doa. Ni Allah nak tetap balik. 3 kali saya pergi tempat orang bertempur-tempur tu. Kali ketiga baru saya nampak adik saya. Masa tu pun dialog yang ketiga abang saya dengan menangis. Tak ingat ke? Tak ingat. Saya tengok abang saya, kenapa
menangis. Anakmu kan dah mati sekali dengan anak-anak aku, dia pun menangis. Bila? Itu yang mu duduk ke depan tu, mu angkat tangan mu doa, mu hapus semua orang tu. Bila Saya pun, lepas tu saya pun berjalan 2-3 langkah saya ke depan. Allah bagi ingatan. Lah, saya baru ingat. Saya sedih Saya baru ingat saya sedih, saya menangis. Saya sedih. Lepas tu, tak lama saya pun dengar, Kak! Oh, Kak! Adik kembar saya. Saya pun tengok. Tak mati-mati lagi kau. Dalam hati saya ni. Tak mati-mati lagi. Kak, aku dah senjata. Dua. Maksudnya, ni, jarak depa besar ke tangan ni, dua, Kak. Tak dapat detect. Dia cakap macam tu. Tak dapat detect senjata ni. Kak, aku pergi dulu tembak musuh. Dia cakap macam tu. Dia gelak-gelak. Lepas tu, saya tengok aja yang hidup lagi masa tu. Tidak kan masa dulu-dulu, masa peperangan dulu-dulu, masa di tanah air kita ni lah. Dia yang keluar. Dia pasukan yang pendosa nak masuk syurga. Dia ada satu moto geng dia, iaitu pendosa nak masuk syurga. Dan dia pergi lama dah. Tak tahu berapa lama dah dia pergi. Dan saya pun rasa takjub. Hidup lagi dalam kepala saya. Hidup lagi. Lepas tu saya pun pandang abang saya balik. Lepas tu abang saya pun cakap, mu naiklah gunung paling tinggi tu. Nanti kejap lagi aku naik. Saya pun sedih lah, hiba. Tuhan bagi ingatan. Balik. Saya ni ingat anak-anak. Tahu? Baru ingat semula anak-anak saya. Saya sedih aja. Lepas tu saya pun baru ingat balik. Saya pun pandang. Saya pun tanya Panglima 6. Mana satu lagi ke dua lagi saya guna balik dah. Jadi ratu balik. Mana lagi dua? Dia pun cakap, geng tu pergi tanah air kita cari makan. Cari ni kat tanah air kita dulu kita tinggal. Mungkin ada makanan lagi. Dia pergi balik. Dia pusing balik. Dia datang balik. Dia pusing. Saya kata dah berapa lama dah dia bergerak keluar. Dia orang pun takut lah. Sebab saya masih lagi ada jawatan. Saya ratu. Lepas tu, dia pun cakap dah lama. Hantar. Maksudnya hantar orang cari. Pergi mana ni? Dua kumpulan pemegang panji besar ni hilang, perempuan. Pergi cari makanan. Jadi hantar tak ada ni. Ini saya masa nak naik bukit. Mungkin saya berhenti. Lepas tu mungkin berhenti. Lepas tu saya hantar lagi. Kata hantar lagi cari. Lepas tu yang ketiga hantar tu patah balik. Tak jumpa dia orang. Tak jumpa, saya susah hati lah. Sebab yang pergi tu ada Suri Hati Putera Maryam, Ruhul Qudus, jantung hati, bini. Nak jadi bini kepada Ruhul Qudus nanti. Jadi saya ni susah hati Itu ada bakal bini Ruhul Qudus. Saya jadi susah hati. Saya jadi susah hati. Lepas tu tak lama dia orang pun balik. Balik saya jadi ibu yang orang kata jadi ibu singa balik. Tahu perangai? Mu pergi mana lama sangat ni? Jadi kakak dia tak datang. Adik dia tadilah nak jadi pada Suri Hati Ruhul Qudus tadi. Nak jadi bakal bini kepada Isa Putera Maryam. Jadi dialah datang. Dia pun cakap, Kenda, kita orang pergi sini. Lepas tu nampak tulang-tulang kita orang tanam balik. Sebab tu lama. Saya pun tengok dia. Tak boleh nak marah lebih lah. Sebab apa? Dia bakal bini Nabi. Jadi orang pun tahu kot letak hantar dia. Jadi saya pun rasa macam lembut lah sikit nak marah tu. Saya kata tak apalah, dah balik dah selamat, tak apalah. Mula tu saya nak marah. Saya jadi nak marah. Lepas tu saya pun naik tinggi ke atas tu. Lama jugalah tempoh saya nak naik tadi tu.
Sampai tempoh lama lah saya duduk dekat atas bukit tu pun lama juga. Saya pun barulah pandang bendera-bendera yang dia orang bawa ni semua sudah lusuh, semua sudah koyak. Saya tengok pakaian-pakaian saya tengok sisa rambut saya kat tepi ni jadi kerah kengkong semua. Saya tengok pakaian saya yang ada apa nama ikat kat sini ni, apa benda tak tahu dah. Saya tengok kain yang kawan saya kasih warna tu, saya tengok aja lama jugalah. Saya duduk merenung juga. Lama jugalah sebelum Allah tetapkan saya meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan. Okey, hari ni saya live ni saya berdetailkan. Betul tak? Saya detailkan bagaimana saya saat ditukar lagi, disedarkan balik. Macam itulah. Ya. Perjalanan mimpi yang terakhir ni memang untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, banyak-banyaklah. Terima kasih Bunga dari TikTok. Banyak-banyaklah kita selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar jujur dalam berkata, dalam membuat satu perkataan. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang benar, yang berani, yang bijak, yang hebat. Menegakkan apa yang kita buat ni, kita ni seikhlas mungkin. Ya. Jangan kita baling batu sembunyi tangan. Jangan macam tu. Ya. Kepada adik-adik semua, boleh hantar soalan. InsyaAllah makcik cubalah baca. Walaupun agak pelik sebab adik dapat dari buku. Makcik dapat dari mimpi. Macam itulah. Tapi makcik cuba jawab sebaik mungkin. InsyaAllah. Amin. Okey, saya live dulu. Dari TikTok saya live. Dari Facebook saya live. Terima kasih semua. Anda semua umat Nabi Muhammad akhir zaman yang hebat. Kerana sanggup dengan perjalanan mimpi yang terakhir. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Terima kasih semua. Dan saya sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita dapat lagi pengetahuan dari perjalanan mimpi yang terakhir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh bersedia dari segi jiwa kita, akal kita, kita dalam keadaan yang baik. Okey, Allah jaga aib kita, Allah jaga maruah kita, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.